Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-30. Penandatanganan MOU antara UNISA dan Republik Turkiye teroka kemajuan dan kerjasama pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah lewat petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati hari ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-30. Majlis diadakan di Dewan An-Nora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi dua Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Sembahyang fardu asar berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz, Pegawai Jamiah Hassan Al-Bolkiah, dan diikuti bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan yayasan kepada dua badan bukan kerajaan. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam menerima sumbangan RM100,000 dan Persatuan Semata Brunei RM50,000. Sepanjang 30 tahun penubuhannya, yayasan melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti untuk meningkatkan dan merangsang perkembangan sosioekonomi serta kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 268 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara akan diadakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1444 Hijrah akan diadakan pada hari Sabtu 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2022 Masihi bertempat di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Tema bagi sambutan tersebut bersabar, berikhtiar, berdoa dan bertawakal menghadapi ujian meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengisian acara di Masjid Omar Ali Saifuddin ialah persembahan dikir marhaban, ceramah khas serta bacaan selawat. Majlis sambutan tersebut juga akan diadakan serentak di daerah-daerah lain. Daerah Belait akan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Daerah Tutong akan diadakan di Masjid Hassanah Bolkiah, Pekan Tutong dan di daerah Temburong akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar, daerah Temburong. Bagi para jemputan dan orang ramai yang akan hadir adalah dinasihatkan untuk mematuhi Standard Operating Procedure SOP dengan melakukan ujian ART pada hari yang sama sebelum menghadiri majlis serta memuat naik keputusan ART ke aplikasi Blue Health atau menggambarkan keputusan ART menggunakan telefon bimbit masing-masing dengan menulis tarikh dan jam. Hanya individu yang mendapat keputusan ART negatif sahaja yang dibenarkan masuk. Individu yang mempunyai gejala seperti demam, panas badan, batuk selesma, masalah pernafasan dan sebagainya adalah dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis berkenaan. Digalakkan untuk memakai sungkum muka dan disarankan untuk membawa sejadah berukuran besar. Dikir memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bergema di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi Majlis Dikir Syarafil Anam. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Pehin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga diadakan penyampaian sumbangan wakaf. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan-Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya semalam juga mengadakan majlis serupa di Masjid Universiti. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis anjuran Jabatan Kastam dan Eksais diraja ini juga dihadiri Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis yang sama di Masjid Pangeran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Juga hadir Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan majlis dikir Maulud di Masjid Pangeran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis seumpamanya turut diadakan oleh rombongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di Masjid Suri Seri Begawan Raja, Pangeran Anak Damit, Kampung Madang.
Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Sementara itu, Majlis Ihya Maulidur Rasul diadakan pagi tadi bagi kelas bimbingan Muslimah Masjid Daerah Tutong. Hadir Datin Hajah Nahriyah binti Haji Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan kelas bimbingan Muslimah serta Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Qdang. Majlis seumpamanya antara lain bertujuan untuk menyemarakkan lagi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar dan ahli akademik Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan 209 buah universiti di Republik Turki bakal berpeluang meneroka kemajuan dan pendedahan menerusi penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan memperkenalkan rangka kerja bagi kerjasama jangka masa panjang antara institusi pendidikan kedua-dua buah negara. Majlis penandatanganan MOU tersebut diadakan petang tadi. MOU ditandatangani oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. MOU tersebut meliputi pertukaran pelajar dan cendekiawan dan kolaborasi dalam pelbagai bidang akademik. Yunisa is the first university in Brunei Darussalam to be willing to have the Turkish language course. That's why we happily accepted their offer to provide us the classes here for Turkish language course. And we are open and ready to offer the similar possibilities for other universities as well, as long as they are ready to offer us the space. Peringkat awal ini insyaAllah kursus ini dibukakan kepada warga Yunisa dan insyaAllah pada masa akan datang Yunisa bersedia dengan kerjasama Yunus Emre Institute of Turkey akan membukakan kursus bahasa Turki ini kepada orang awam insyaAllah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran sesi pertama kursus bahasa Turki bagi kaki tangan Yunisa anjuran Kedutaan Republik Turki di negara ini. Kursus tersebut dijalankan selama 12 minggu. Program perkongsian maklumat bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi antara lain bertujuan mengukuhkan hubungan antara agensi kerajaan. Program diadakan pagi tadi di Dewan Teater Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Seramai 55 orang pegawai dan pengamal perhubungan mewakili 12 kementerian menyertai program yang diketuai oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Imzah, pemangku pengarah penerangan. Taklimat strategi perancangan komunikasi korporat Kementerian Kewangan dan Ekonomi menyentuh mengenai cabaran yang dihadapi dan pelan strategi pemberigaan projek serta perkhidmatan di bawah kementerian berkenaan. Golongan warga emas di daerah Brunei dan Muara menjadi golongan sasaran bagi para peserta bengkel metodologi penyelidikan budaya untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman mengenai penyelidikan berkualiti dan komprehensif. Bengkel yang bersempena sambutan Bulan Bahasa diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas RPN Lambak Kanan. Bengkel anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka disertai 40 pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, pensyarah dan mahasiswa Universiti Brunei Darussalam. Melalui bengkel tersebut, ia dapat menambah baik pendekatan, strategi dan penyelidikan. Fokus kepada bangsa Melayu. Jadi kalau di Brunei, tapi di Brunei lain.
Sesi Tadabbur Al-Quran Universiti Brunei Darussalam UBD diadakan sebagai wadah bagi menghayati Al-Quran. Dianjurkan oleh Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat Bahagian Hal Ehwal Pelajar UBD. Sesi Tadabbur Al-Quran merupakan salah satu cabang dari program Quranic Journey UBD. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Majlis diisikan dengan ceramah khas mengenai penghayatan surah Al-Ikhlas yang berkisar mengenai tauhid yang mengandungi akidah yang perlu dititik beratkan dan dijaga, yang disampaikan oleh Dr. Nazirul Mubin bin Ahad dari Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Tetapi mereka mencari Islam kerana mereka membaca Al-Quran. Sedang sebahagian daripada orang Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan 1444 Hijrah akan bermula pada bulan Januari 2023 dan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap sahaja. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS dalam siaran akhbarnya memaklumkan permohonan boleh dihadapkan secara dalam talian sahaja melalui pautan bit.ly/mhq1444h dan media sosial Urustia. Tarikh tutup permohonan pada hari Isnin 14 November 2022. Untuk keterangan lanjut hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS di talian 2237 512 atau 2233 364. Produk berus dry body brush jenama Manicare disahkan diperbuat daripada bulu haiwan khinzir. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah telah membuat pemeriksaan ke atas produk tersebut yang diragui statusnya setelah menerima aduan orang awam mengenai penjualannya secara terbuka di salah sebuah premis perniagaan di negara ini. Pengesahan status dibuat setelah syarikat pengeluar berus tersebut, McPherson Consumer Products Proprietary Limited Australia, dihubungi. Dalam pada itu, bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah pun mengarahkan pemilik premis untuk mengasingkan semua berus tersebut dengan serta-merta. Bagi syarikat dan premis perniagaan lain juga diseru untuk melakukan tindakan pengasingan dengan segera jika terdapat produk tersebut dijual di premis masing-masing. Para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport juga diingatkan supaya lebih peka terhadap produk dan barang import yang akan dijual dengan memastikan produk halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Dua individu dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Magistrate di bawah Perintah Eksais 2006 kerana memiliki barangan tegahan kastam. Pham Siu Liang, penduduk tetap, didapati memiliki 76 karton dan 123 paket rokok pelbagai jenis serta 58 botol minuman keras pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman keseluruhan berjumlah RM80,500 atau 25 bulan penjara. Sementara itu, Wong Tok Wei, warga negara Malaysia, didapati memiliki 461 unit barangan vape dan 53 unit aksesori vape. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman keseluruhan berjumlah RM34,100 atau 15 bulan penjara. Pegawai Penguatkuasaan Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjalankan satu operasi bersepadu pada 3 Oktober 2022 di kawasan bangunan komersial Kampung Kiarong.
Hasil operasi tersebut sebanyak 60.4 kilogram tongking ayam dan 10 kilogram sayap ayam mentah didapati disimpan di bahagian bonet sebuah kenderaan dipercayai dibawa masuk ke negara ini tanpa permit import halal. Kesemua bahagian ayam tersebut dirampas dan kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Dalam pada itu, mana-mana syarikat yang hendak membawa masuk daging mentah halal ke negara ini diingatkan untuk mendapatkan permit import halal daripada Majlis Ugama Islam Brunei di samping memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agensi-agensi lain berkaitan pengimportan daging halal. 15 buah syarikat perniagaan makanan dan minuman tempatan dari Program Pembangunan Darussalam Enterprise DARE menyertai pameran perdagangan makanan dan minuman terbesar yang berlangsung di Republik Singapura. Antara syarikat tersebut, A. Ayam Berjaya, Sabli Food Industries, Mori Enterprise dan Torian Bake Shop and Cafe yang menyertai pameran tersebut secara fizikal. Penyertaan DARE dalam pameran itu adalah sebahagian usaha berterusan pertubuhan berkenaan bagi mewujudkan satu ekosistem yang membantu memperkembang perniagaan di pelbagai peringkat.